Pada tahun 2010, Steve Jobs melancarkan iPad. Steve Jobs menggelarkan iPad sebagai teknologi yang extraordinary. Teknologi terbaik lebih baik daripada laptop dan smartphone. Bagaimanapun, dalam satu temu ramah bersama New York Times, Steve Jobs membuat pengakuan bahawa beliau tak bagi iPad dekat anak-anak beliau. Bukan sebab beliau kedekut, tapi beliau menghadkan penggunaan teknologi di kalangan anak-anak beliau. Dan Bill Gates pun buat benda yang sama. Bill Gates ni, dia tak bagi anak-anaknya memiliki cellphone sebelum anak-anak dia berumur 14 tahun. Dan sebenarnya bukan Steve Jobs dengan Bill Gates je tau. Ramai lagi nama-nama besar dalam industri teknologi ni buat perkara yang sama. Malah mereka menyediakan buku yang sangat banyak kepada anak-anak mereka. Bukan e-book tau, buku fizikal. Anda tahu Silicon Valley? Silicon Valley ni adalah sebuah bandar di California yang menempatkan syarikat-syarikat teknologi gergasi di dunia seperti Apple, Facebook dan Google. Dan dekat Silicon Valley ni ada satu sekolah, nama dia Waldorf School of Peninsula. Dan hampir 75% pelajar dekat sana merupakan anak-anak kepada pekerja-pekerja elit yang bekerja di syarikat teknologi tersebut. Dan apa yang menariknya, sekolah ni dia menggunakan pendekatan untuk tidak mendedahkan skrin kepada kanak-kanak sampailah kanak-kanak tersebut berada dalam grade ke-8, 8th grade orang kata. Dan dikatakan sekolah tu menggunakan chalkboard dan pensel sebagai medium pembelajaran utama. Mereka tak belajar tau coding semua tu tau. Mereka belajar tentang soft skill, bekerjasama, hormat menghormati, serta aktiviti-aktiviti yang melibatkan critical thinking dan creativity. Maknanya, mereka yang lahir dalam kehidupan yang berteknologi tinggi ni pun tahu, sedar yang skrin ni sebenarnya memberi kesan kepada anak-anak mereka. Actually, skrin tu taklah salah. Nak bagi anak teknologi, bagi je lah. Dan mereka ni hidup di zaman teknologi. Takkan kita nak tahan kan? Cumanya, kita sebagai ibu bapa kenalah pantau. Academy of Pediatrics telah mencadangkan bahawa jumlah penggunaan skrin ke atas kanak-kanak cuma 2 jam saja. Dan untuk kanak-kanak 2 hingga 4 tahun, 1 jam setengah saja. Itu jumlah untuk satu hari tau, bukan satu sesi 2 jam. Dan untuk anak yang 2 tahun ke bawah, AAP tak benarkan sama sekali. Kenapa AAP tetapkan garis panduan macam tu? Rasa-rasanya boleh bagi lebih daripada tu ke? Ada sebabnya. 80% pembangunan otak berlaku pada kanak-kanak usia 3 tahun. Jadi waktu usia tersebut, kanak-kanak perlu diberi rangsangan sensori untuk pembangunan otak anak. Tapi kalau dah umur 2 tahun dah diberi gadget, agak-agaknya bagaimana kanak-kanak ini nak dapatkan rangsangan untuk pembangunan otak? Dan yang paling menakutkan adalah kanak-kanak berisiko untuk mendapat risiko ketagihan. Dan risiko ketagihan gadget ni, dia punya kesan sama macam risiko ketagihan arak dan dadah. Scary. Ia mengganggu fungsi kawalan emosi, memory dan kognitif. That's all lah kanak-kanak yang umur 2 tahun dah diperkenalkan dengan gadget, kita tengok mereka punya tantrum susah dikawal walaupun dah usia 4 tahun. Malah yang paling tak best kan, ada di antara mereka yang terlibat dalam ketagihan pornografi. Seram weh. Dan psikologis serta psikiatris di seluruh dunia mengakui banyak kes-kes kemurungan berpunca daripada gadget dan media sosial. Jadi, apa yang boleh kita lakukan sebagai ibu bapa adalah, yang pertama, elak untuk membenarkan anak memiliki gadget sebelum usia 14 tahun. Kalau nak pinjam tak apalah, pinjam kejap kan. Yang kedua adalah tidak membenarkan anak-anak untuk bawa gadget masuk ke dalam bilik tidur sendiri. Dan yang ketiga, gadget hanya sebagai alat bantuan mengajar. Sekali-sekala nak main tak apalah kot. Yang keempat, menjadikan masa bermain gadget sebagai ganjaran. Contohnya, lepas makan nak main gadget, silakan. Ataupun lepas tolong mak, ataupun lepas buat kerja sekolah. Yang kelima, menggalakkan aktiviti bersama keluarga. Lagi banyak aktiviti yang kita buat, lagi kurang peluang anak-anak dapat gadget. Yang keenam, bonding. Kalau gadget boleh menyebabkan anak mengalami masalah mental, bonding pula adalah salah satu intervention untuk mengurangkan risiko masalah mental tersebut. Bersembang, bergurau, menyanyi, main teka-teki atau me time bersama anak-anak dengan pasangan. Jangan lupa subscribe ya channel mama saya.